Salam sejahtera dan selamat datang. Sabah Mineral dakwa bekas CEO langgar kewajiban dan terlibat fraud. Kisah di sebalik tuduhan. Kontroversi melibatkan Sabah Mineral Management (SMM) dan bekas ketua pegawai eksekutif atau CEO John T. Inggihon kini semakin panas. Tuduhan serius termasuk pelanggaran fidusiari, aktiviti fraud, dan salah laku telah mencetuskan perhatian umum. Dalam siasatan dalaman, pelbagai dakwaan terhadap John T. membawa kepada laporan polis dan aduan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tetapi apa sebenarnya yang berlaku di sebalik kes ini dan bagaimana ia berpotensi menggoncang lanskap politik dan ekonomi Sabah? Ketua Pegawai Eksekutif SMM yang baru, Natasha Sim, menjelaskan bahwa siasatan dalaman syarikat mendapati beberapa tindakan John T. bertentangan dengan kepentingan syarikat, termasuk dakwaan bersekongkol dengan pihak ketiga dan menyalahguna kuasa untuk manfaat pribadi atau pihak tertentu. Menurut Natasha, John T. didakwa melakukan aktiviti yang melampaui bidang kuasa yang diberikan kepadanya tanpa kelulusan atau pengetahuan lembaga pengarah. Tindakan tersebut dikatakan melanggar dasar syarikat dan menjejaskan piawaian tadbir urus yang diamalkan oleh SMM, sebuah entiti milik kerajaan negeri. Selain itu, terdapat dakwaan bahwa John T. memberi maklumat palsu kepada lembaga pengarah, bersekongkol dengan kartel berkepentingan, dan memanipulasi proses dalaman untuk kepentingan pihak tertentu. Semua ini, menurut Natasha, adalah satu pelanggaran serius terhadap dasar ketelusan dan integriti yang dipegang oleh SMM. Sebagai tindak balas, SMM telah mengadakan pertemuan dengan pasukan peguam mereka untuk meneliti pemfailan saman sivil terhadap John T. bagi menuntut ganti rugi keuangan dan kerosakan reputasi yang dialami syarikat. Natasha menegaskan bahwa SMM committed terhadap prinsip ketelusan, tadbir urus baik, dan kebertanggungjawaban dalam setiap operasinya. Syarikat itu juga menyatakan bahwa mereka tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang bentuk salah laku yang boleh menjejaskan integriti dan operasi mereka. Dalam pada itu, SMM berjanji untuk terus bekerja sama rapat dengan SPRM dan pihak polis dalam menyelesaikan siasatan ini. Namun, John T. tidak berdiam diri. Dalam kenyataan balasnya, beliau menafikan semua tuduhan yang dilemparkan terhadapnya, malah menyifatkan dakwaan itu sebagai penipuan sepenuhnya. Beliau mendakwa memiliki bukti yang kukuh untuk menyokong dakwaannya, termasuk pesanan teks, nota bercetak, dan minit mesyuarat yang menunjukkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor terlibat dalam salah guna kuasa. John T. juga menafikan dirinya bertindak sebagai perantara antara pemberi maklumat dengan pihak yang dikaitkan dengan rasuah. Sebaliknya, beliau mendakwa dirinya menjadi mangsa dalam usaha untuk menutup salah laku pihak lain. Kes ini menjadi semakin rumit apabila ia dikaitkan dengan tuduhan bahwa beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Sabah terlibat dalam aktiviti rasuah. SPRM dilaporkan telah memanggil 5 adun untuk memberikan keterangannya. Hajiji pula menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan SPRM sambil menegaskan bahwa kerajaan negeri tidak mempunyai apa-apa yang hendak disembunyikan. Walau bagaimanapun, Hajiji turut menggesa supaya individu yang memberi rasuah kepada adun juga disiasat bagi memastikan keadilan dilakukan secara menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memberikan pandangannya terhadap isu ini. Beliau menegaskan bahwa pemberi maklumat tidak seharusnya dilindungi jika mereka sendiri terlibat dalam amalan rasuah. Kenyataan ini membuka persoalan besar mengenai bagaimana pihak berkuasa akan menangani kes ini dan sama ada semua pihak yang terlibat, termasuk pemberi rasuah, akan dibawa ke muka pengadilan.
Kes ini mencetuskan spekulasi luas mengenai motif sebenar di sebalik tuduhan yang dilemparkan terhadap Jonty. Dalam suasana politik Sabah yang kerap kali tidak stabil, sesetengah pihak berpendapat bahwa kes ini mungkin bermotifkan politik. Adakah tuduhan ini benar-benar untuk mendedahkan salah laku? Atau adakah ia sebahagian daripada agenda politik untuk melemahkan individu tertentu? Pada masa yang sama, kredibiliti HJJ sebagai Ketua Menteri turut dipersoalkan. Dakwaan terhadap dirinya, walaupun dinafikan, mencetuskan persoalan mengenai sejauh mana kebolehpercayaan kepimpinannya. Mampukah HJJ bertahan daripada tekanan ini? Atau adakah ini titik permulaan kejatuhan politiknya? Selain itu, isu ketelusan dan accountability juga menjadi fokus utama dalam kes ini. Walaupun SPRM memainkan peranan penting dalam menyiasat tuduhan ini, persoalan timbul mengenai sejauh mana ketelusan siasatan yang dijalankan. Adakah kesemua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang berada di kedudukan tinggi, akan disiasat dan dihukum sekiranya didapati bersalah? Kes ini juga menimbulkan persoalan tentang bagaimana rakyat Sabah akan menerima pendedahan ini. Sabah seringkali menjadi tumpuan isu-isu berkaitan tadbir urus dan ketirisan. Adakah kes ini akan membuka mata rakyat untuk menuntut lebih banyak accountability daripada pemimpin mereka? Atau adakah ia akan dilihat sebagai satu lagi drama politik yang akhirnya tenggelam tanpa sebarang tindakan konkret? Dalam konteks ekonomi, implikasi kes ini terhadap keyakinan pelabur dan pemegang tarut terhadap Sabah juga tidak boleh diabaikan. Sebagai syarikat milik kerajaan negeri, reputasi SMM adalah penting untuk memastikan kestabilan ekonomi negeri. Kontroversi seperti ini berpotensi menjejaskan imej negeri, terutamanya apabila ia melibatkan dakwaan salah laku yang serius di peringkat pengurusan tertinggi. Kes ini bukan sekadar isu dalaman SMM, tetapi mencerminkan cabaran yang lebih besar dalam tadbir urus dan politik Sabah. Ia membuka persoalan sama ada wujud masalah sistemik yang memerlukan reformasi mendalam bagi pentadbiran negeri. Bagi rakyat Sabah, isu ini adalah peluang untuk menilai semula kepimpinan dan menuntut lebih banyak ketelusan daripada mereka yang berada di tampuk kuasa. Apa pandangan Anda? Adakah kes ini akan membawa perubahan positif kepada sistem tadbir urus di Sabah atau sekadar satu lagi episode dalam drama politik negeri? Tinggalkan komen dan pendapat Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran ini, Currents via MY, untuk perkembangan terkini dan analisis mendalam mengenai isu-isu semasa. Terima kasih semua. Sekian.